Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia sihat sejahtera. Jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan untuk 5 hari pertama dalam minggu epid yang ke-27 iaitu 3 hingga 7 Julai menunjukkan peningkatan sebanyak 31% berbanding dengan jumlah kes yang dilaporkan untuk tempoh yang sama pada minggu epid yang lepas. Kalau kita melihat juga indikator-indikator yang lain, sebagai contoh jumlah kemasukan pesakit harian baru COVID-19 yang dilaporkan untuk 5 hari pertama minggu ini berbanding dengan minggu yang lepas ada peningkatan sebanyak 13.7%. Peningkatan sebanyak dari 835 pesakit kepada 968 pesakit di hospital. Bilangan kemasukan hospital ini masih kebanyakan majoriti dia adalah kategori 1 dan 2 iaitu 54% pada minggu ini, setakat ini adalah kategori 1 dan 2, manakala bagi kategori 3 hingga 5 adalah 46%. Maknanya kita masih lagi mengamalkan pendekatan untuk kita masukkan golongan yang berisiko tinggi walaupun mereka berada pada kategori 1 dan 2. Peningkatan ini adalah sesuatu yang telah pun kita jangka dan sesuatu yang telah pun saya telah keluarkan kenyataan pada 2 minggu yang lepas berkenaan dengan peningkatan kes di Malaysia dan juga peningkatan kes di seluruh dunia. Peningkatan ini didorong oleh beberapa faktor, tetapi faktor yang utama adalah varian yang sedang dominasi. Di peringkat dunia, varian yang mula dominasi adalah varian Omicron, sublineage BA4 dan BA5. Di peringkat global, sublineage BA4 telah menunjukkan kadar peningkatan daripada 11% pada minggu epid yang ke-24 kepada 12% pada minggu epid yang ke-25. Tetapi yang membimbangkan adalah sublineage BA5 yang menunjukkan peningkatan dari 37% ke 52% di peringkat global. Di Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa secara kumulatif sehingga 30 Jun dan kita sedang kemaskini data yang terkini, sudah terdapat 13 kes sublineage Omicron yang sedang dipantau rapi. 6 kes BA2 12.1, 5 kes BA5 dan 2 kes BA52. Setakat ini tidak ada kes BA4. Bermaksud bahawa BA5 sudah pun ada di Malaysia. Dan kes-kes ini adalah kes jujukan genom yang dibuat ke atas kes-kes positif antara bulan Mei dan Jun. Jadi kemungkinan besar BA5 sudah merebak dengan luas di Malaysia. Kalau kita melihat dari segi epidemiologi di negara-negara lain, BA5 lah yang menjadi sublineage utama yang memberi kesan kepada peningkatan kes di peringkat global. Dan kita menjangkakan bahawa BA5 akan terus meningkatkan lagi
jumlah kes harian di Malaysia. Setakat ini kita melihat juga daripada maklumat yang kita telah terima, BA5 bukan hanya versi virus COVID-19 yang paling mudah merebak setakat ini, tetapi ianya juga mempunyai ciri untuk menjangkiti mereka yang sudah pun dijangkiti dengan Omicron. Maksudnya, dia ada immune escape property. Kalau dah dijangkiti oleh dengan COVID-19 dengan varian Omicron yang asal BA1, BA2 boleh dijangkiti semula dengan BA5. Sebab itulah kita dengar banyak kes orang yang mengalami jangkitan semula dalam tempoh masa yang singkat. Situasi seperti ini juga mengakibatkan peningkatan kemasukan ke hospital yang kita sedang melihat di negara-negara seperti negara jiran kita, Portugal, Singapura, Portugal, UK dan lain-lain yang sedang melihat peningkatan kes-kes kemasukan ke hospital. Bagaimanapun saya ingin menyatakan bahawa berdasarkan kepada maklumat yang kita terima daripada negara seperti Amerika Syarikat dan juga Israel, individu yang lengkap vaksinasi dos primer dan menerima 2 dos penggalak terutamanya dalam kalangan usia 60 tahun dan ke atas mempunyai kadar kematian yang lebih rendah berbanding dengan mereka yang hanya mempunyai 1 dos penggalak. Memandangkan kita akan berdepan dengan gelombang baru jangkitan COVID-19, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin menasihatkan kepada rakyat supaya kita mengambil langkah-langkah berikut untuk memastikan bahawa kita dapat mengurangkan kesan yang paling buruk daripada jangkitan COVID-19, untuk kita menyelamatkan nyawa, untuk kita melindungi rakyat Malaysia daripada simptom yang buruk dan untuk kita melindungi sistem kesihatan awam negara kita daripada hospital yang terlalu sesak dan juga unit rawatan rapi yang tak cukup kemudahan. Oleh yang demikian, yang pertama adalah Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengingatkan kepada semua individu dewasa yang belum lagi mendapat dos penggalak untuk mendapatkan dos penggalak dengan segera. Kita tahu bahawa vaksin mungkin tidak dapat putuskan rantaian jangkitan, tetapi vaksin sangat berkesan untuk mengurangkan kesan terburuk COVID-19 dan untuk mengurangkan gejala-gejala buruk COVID-19. Ini adalah fakta yang telah pun dibuktikan. Vaksin yang kita sediakan untuk rakyat Malaysia adalah berkesan untuk mengurangkan kesan buruk COVID-19 walaupun kita dijangkiti. Sehingga 7 Julai, seramai 68.6% individu dewasa telah mendapat dos penggalak pertama vaksin COVID-19. Oleh demikian, ini bermaksud bahawa seramai 31.4% daripada golongan dewasa di Malaysia masih belum dapat dos penggalak. Dari segi jumlahnya, itu adalah seramai 7,393,199 orang. 7,393,199 orang yang masih belum mendapat dos penggalak. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin menyatakan sekali lagi bahawa dos penggalak ini tidak wajib, tetapi sangat disarankan terutamanya bila kita berdepan dengan gelombang baru dan juga apabila kita akan melihat pergerakan manusia di Malaysia akan meningkat disebabkan cuti Hari Raya Aidiladha dan sebagainya. Jadi saya merayu terutamanya kepada warga emas yang masih lagi belum terima booster dan rakyat Malaysia yang ada masalah komorbiditi,
penyakit kronik seperti hipertensi, masalah penyakit jantung, high kolesterol, obesiti, untuk segera dapatkan dos penggalak sekiranya belum lagi menerima dos penggalak, iaitu dos yang ketiga. Dan ini sangat penting memandangkan kita berdepan dengan gelombang baru yang datang daripada Omicron BA.5. Dan ini juga konsisten, walaupun kita peralihan ke endemik, saya dah cakap daripada awal lagi, kita akan berdepan dengan gelombang dari masa ke semasa. Kes akan pasang surut. Ini adalah masa yang mana gelombang baru telah pun tiba. Kita juga telah buka ruang kepada warga emas dan juga penduduk Malaysia yang mempunyai komorbiditi yang berisiko tinggi seperti mana yang saya sebutkan tadi untuk menerima dos penggalak kedua. Setakat 7 Julai, seramai 151,018 individu telah mendapat dos penggalak kedua vaksin COVID-19, iaitu 6.06% daripada mereka yang layak. Jadi jumlah yang layak tetapi yang memilih untuk tidak mengambil booster dos yang kedua adalah seramai 2,339,792, 93%. Jadi bagi golongan ini, bila dah sampai jarak masa 4, sekurang-kurangnya 4 bulan selepas dos penggalak yang pertama, bolehlah mendapat dos penggalak yang kedua. Ya. Bagi individu yang saya maksudkan ini, iaitu warga emas, mereka yang ada komorbiditi, dan juga petugas barisan hadapan kita. Ini juga termasuk dalam golongan yang kita menawarkan dos penggalak yang kedua. Contohnya hospital staff, mereka yang kerja di barisan hadapan, di care home dan sebagainya. Bolehlah mendapat dos penggalak mereka dan mereka boleh mendapatinya secara percuma di pusat pemberian vaksin swasta yang berdaftar yang tersenarai di vaccincovid.protecthealth.com.my. Semua PPV yang menawarkan dos penggalak disenaraikan di laman sesawang Protect Health. Orang ramai disarankan untuk menghubungi PPV tersebut sebelum pergi ke PPV. Ada nombor telefon yang disenaraikan di situ. Selain itu, individu yang berumur 60 tahun dan ke atas boleh membuat janji temu melalui pautan tempahan di dalam aplikasi MySejahtera. Untuk warga emas, kita dah push dia punya link. Boleh buka, ada link di MySejahtera. Ramai yang tanya kenapa tak boleh buat appointment, sebab mereka yang tanya ni adalah bawah usia 60 tahun. Kita hanya push appointment kepada 60 tahun dan ke atas. Cuma minggu depan kita juga akan push appointment kepada semua yang ada komorbiditi. Semua yang telah mengisi mereka ada masalah penyakit kronik dalam MySejahtera, 18 tahun ke atas akan dapat pautan temu janji dalam MySejahtera pada minggu depan untuk mendapatkan booster dos yang kedua, iaitu dos yang keempat. Kita juga menggalakkan kanak-kanak dan remaja yang berusia 5 hingga 17 tahun yang mempunyai masalah kesihatan dengan immunocompromised situation juga untuk mendapatkan dos yang ketiga ataupun dos penggalak. Buat masa ini, Jawatan Kerja Teknikal untuk vaksinasi sedang memperhalusi sama ada kita akan menyarankan dos penggalak yang kedua kepada golongan yang tiada masalah kesihatan berusia 60 tahun ke bawah. Ya. Ini kita akan umumkan dalam tempoh masa seminggu 2 selepas kita melihat kepada maklumat secara terperinci. Berkenaan dengan vaksinasi bagi kanak-kanak usia bawah 5 tahun, kumpulan Jawatankuasa Teknikal kita masih lagi berpendapat bahawa tidak disyorkan. Kita nak tunggu lebih banyak lagi data, terutamanya berkenaan dengan keselamatan, sebelum kita mengesyorkan vaksinasi untuk golongan di bawah 5 tahun. Jadi strategi yang pertama untuk Malaysia dapat mengharungi cabaran gelombang
jangkitan COVID-19 yang baru adalah vaksinasi. Masih lagi vaksinasi. Untuk memastikan mereka yang belum lagi dapat booster, dapatlah booster. 7 juta rakyat Malaysia. Yang layak untuk dapat booster yang kedua, pergilah ambil booster yang kedua. Terutamanya warga emas, yang mana kita nak melindungi mereka. Kerana kebanyakan daripada kes yang mati adalah warga emas ataupun mereka yang ada serious comorbidity. Strategi kedua adalah untuk memastikan bahawa kita dapat merawat mereka yang berisiko tinggi yang dijangkiti COVID-19. Kalau dulu kita tidak ada rawatan, ataupun rawatan pun kita ada untuk kes-kes yang sangat-sangat serius. Sekarang ini kita ada rawatan untuk kes-kes yang baru dijangkiti COVID-19. Kita ada ubat antiviral yang bernama Paxlovid yang kita bagi secara percuma. Ubat Paxlovid diberikan kepada kumpulan pesakit COVID-19 berisiko tinggi, 60 tahun ke atas, comorbidity, obese ataupun tidak lengkap vaksinasi, yang mengalami gejala ringan hingga sederhana. Kriteria pesakit COVID-19 yang layak untuk pemberian ubat Paxlovid adalah mereka yang umur 18 tahun ke atas, mengalami jangkitan COVID-19 kategori 2 dan 3. Maksudnya kalau sakit tekak, kalau usia 60 tahun ke atas, ataupun kalau usia 40, 50 tahun, 30 tahun, tapi seriously comorbid, ada high blood pressure, hypertension dan sebagainya, sakit tekak, boleh pergi untuk mendapat Paxlovid di fasiliti kesihatan yang disenaraikan. Dengan pemberian Paxlovid ini, kita yakin bahawa mereka tidak akan perlu dirujuk ke hospital dan mereka akan diberi rawatan yang berkesan untuk memastikan bahawa gejala mereka tidak terlalu serius. Setakat ini, sehingga 3 Julai, seramai 4,001 pesakit di Malaysia telah diberikan ubat Paxlovid dan tiada seorang pun yang telah mengalami kesan sampingan yang serius. Golongan berisiko tinggi mendapat jangkitan COVID-19 yang teruk adalah mereka yang ada diabetes, darah tinggi, masalah buah pinggang, asma, penyakit paru-paru kronik, penyakit jantung dan kanser. Yang inilah yang kita nak bagi ubat antiviral Paxlovid supaya mereka tidak mengalami kesan yang lebih buruk. Pesakit yang menepati kriteria yang saya nyatakan tadi diminta hadir ke CAC di klinik kesihatan dan hospital kerajaan untuk dibuat penilaian dan diberikan ubat Paxlovid sekiranya layak. Oleh itu, sekali lagi saya ingatkan, jangan takut untuk ke CAC kerana kelewatan untuk mendapatkan rawatan boleh mendatangkan kesan jangkitan yang lebih teruk. Kalau tangguhkan rawatan Paxlovid, dia akan menjadi lebih serius dan mungkin terpaksa masuk ke hospital. Senarai CAC di klinik kesihatan dan hospital kerajaan yang menawarkan ubat Paxlovid akan dikemaskini dalam laman web covid-19.moh.gov.my dari masa ke semasa. Pesakit juga boleh mendapatkan rawatan dan bekalan ubat antiviral Paxlovid di 97 fasiliti perubatan swasta, termasuk hospital dan klinik. Senarai fasiliti swasta yang menyertai program peluasan rawatan Paxlovid akan saya edarkan kepada media supaya dapat disiarkan. Kalau pergi ke fasiliti kesihatan swasta, sama ada hospital ataupun klinik swasta, Paxlovid percuma. Cuma charge perkhidmatan rundingan dan sebagainya kena bayar. Sebab itu charge daripada klinik swasta. Kalau datang ke klinik kesihatan, tak ada charge, ya, tak ada charge yang tinggi. Just perlu dapatkan Paxlovid. Tapi kalau pergi ke fasiliti kesihatan swasta, dia ada charge consultation fee. Ya, tetapi ubat itu adalah free yang diberi oleh kerajaan. Jadi satu, vaksinasi. Kedua, rawatan melalui antiviral Paxlovid. Ketiga adalah langkah-langkah kesihatan awam. Langkah kesihatan awam pertama adalah untuk kita terus mengamalkan TRIS.
Ya, saya rasa ramai dah lupa dah trace. Test, report, inform, isolate, support. Ya. Kita mesti terus melapor kalau sekiranya didapati COVID positif dalam MySejahtera supaya Kementerian Kesihatan Malaysia juga tahu berkenaan dengan kes-kes yang ada di negara kita. Sebagai contoh, setiap hari, saya bagi contoh daripada semalam. Semalam, ujian keseluruhan yang direkodkan adalah 41,297. Daripada jumlah tersebut, 4,874 sahaja adalah RT-PCR. Dulu ingat tak kita buat RT-PCR sahaja? Sekarang ni RT-PCR is the minority of the testing. RTK antigen yang dibuat secara profesional 25,712 akan di-key-in oleh pengendali fasiliti kesihatan. Tetapi RTK antigen kendiri, ini buat sendiri, lapor dalam MySejahtera, tinggi, 10,711. Data ini penting. Sebab kalau kita tak dapat data pelaporan kendiri, Kementerian Kesihatan kita tak akan tahu positivity rate sebenar ataupun kadar positivity yang sebenar di dalam negara kita. Jadi saya minta tolong sangat kepada orang ramai, kalau dah selama sebulan dua dalam fasa peralihan ni kita tak lapor lagi dah dalam MySejahtera, saya minta laporkan dalam MySejahtera. Saya pasti akan dapat HSO, but you're supposed to be isolating anyway. Ya, supaya kita dapat tahu. Jadi tolong pertamanya mengamalkan TRIS untuk mengetahui risiko jangkitan COVID-19 dan melakukan isolasi daripada individu lain. Ya, kalau dulu selama 2 bulan saya tak keluarkan banyak nasihat sebab kita nak hidup dengan COVID, tapi sekarang ni bila dah ada gelombang, kita kena ada langkah-langkah yang berwaspada. Yang kedua, jika anda merupakan golongan yang berisiko tinggi, warga emas, obes, diabetik, hypertension, heart disease, cancer patient, dan didapati positif, saya menasihatkan segera ke Pusat Penilaian COVID-19 CAC. Ya, jangan risau, sebab kita pastikan CAC kita asingkan daripada bahagian pesakit luar yang lain, dan di situ kita akan dapat buat penilaian sama ada anda boleh pulih di rumah ataupun dimasukkan ke dalam hospital ataupun PKRC. Ini adalah langkah yang penting sebab kita nak elak daripada penduduk Malaysia yang dijangkiti COVID-19 untuk mengalami gejala-gejala yang serius, yang merosot, yang berada di rumah dan tidak dapat rawatan daripada KKM. Yang ketiga adalah untuk sentiasa patuh kepada SOP yang masih ada. Ini sangat penting sebab saya melihat dari segi pematuhan kepada pemakaian pelitup muka, terutamanya di kawasan yang tertutup, yang masih lagi wajib, sudah pun mula agak longgar sedikit. Kita tengok banyak keadaan di mana walaupun keadaan tertutup di dalam bangunan, tetapi ramai yang dah mula tidak pakai pelitup muka. Saya ingin mengingatkan rakyat Malaysia bahawa pemakaian pelitup muka di premis yang tertutup masih lagi wajib. Cuma sejak 17 April kita sudah tidak lagi keluarkan notis compound. Sebab Kementerian Kesihatan Malaysia pada waktu itu telah buat keputusan selari dengan fasa peralihan ke endemik, kita lebih utamakan pemerkasaan komuniti dan juga tanggungjawab individu dan tidak lagi penguatkuasaan undang-undang oleh kerajaan. Namun sekiranya kes terus meningkat,
dan ia meningkat dengan kadar yang mendadak. Kementerian Kesihatan Malaysia tidak menolak untuk kita menguatkuasakan semula Akta 342, terutamanya kepada mereka yang enggan memakai pelitup muka di kawasan tertutup. Saya masih lagi merayu atas solidariti community, atas pemerkasaan individu, agar kita secara sukarela patuh kepada pemakaian pelitup muka di kawasan tertutup kecuali waktu bercakap, memberi ucapan, makan dan mengambil gambar. Tetapi dalam konteks yang lain, saya mohon kepada rakyat Malaysia untuk terus patuh untuk pakai pelitup muka di kawasan tertutup kerana ini adalah langkah yang berkesan untuk kita mengurangkan jangkitan COVID-19 di negara kita. Saya juga mohon kepada orang ramai yang akan balik ke kampung masing-masing sempena dengan Hari Raya Aidiladha, seperti mana juga kita buat untuk Hari Raya Aidilfitri yang lepas, supaya kita sekiranya ada ahli keluarga yang berisiko tinggi yang akan kita melawat, yang akan kita ziarah, buatlah ujian kendiri dahulu sebelum anda balik kampung. Saya percaya dengan langkah-langkah tersebut, insya-Allah sekali lagi Malaysia akan dapat mengharungi dan mengatasi gelombang jangkitan COVID-19 yang baru ini. Kita dan juga kerajaan di bawah Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri telah janji bahawa kita tidak lagi akan ada PKP dan langkah-langkah yang boleh menjejaskan kesejahteraan dan juga ekonomi rakyat kita, lebih-lebih lagi dalam keadaan kita berdepan dengan cabaran ekonomi yang sangat meruncing yang diakibatkan faktor-faktor global. Sebab itu, ini adalah pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, daripada saya sebagai Menteri Kesihatan Malaysia, bahawa langkah-langkah pencegahan semua ada pada kita. Sama ada vaksinasi, sama ada rawatan antiviral dan juga langkah-langkah kesihatan awam yang lain yang saya telah ingatkan tadi. Marilah sama-sama kita selamat daripada jangkitan COVID-19 dan kita muncul daripada gelombang ini dengan selamat. Terima kasih. Okey. Ada soalan? Ya. Boleh komen tentang semalam Singapura ada laporkan satu kes tempatan kes monkeypox melibatkan seorang lelaki warga Malaysia berusia 45 tahun. Boleh minta Menteri kongsikan info tentang kes ini dan kerajaan Malaysia ada apa-apa pencegahan virus monkeypox? Terima kasih atas soalan berkenaan dengan cacar monyet ataupun monkeypox. Sehingga 7 Julai, kes disyaki monkeypox yang telah dinotifikasikan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia kekal 5 sahaja. Dan seperti mana yang saya telah memaklumkan, kesemua kes ini adalah didapati bukan monkeypox. Dan semua kes ini telah pun disahkan. Satu kes HFMD dengan Coxsackie A6, 3 adalah kes jangkitan varicella dan kes chickenpox dan 1 shingles dan 1 kes didapati negatif virus penyebab HFMD dan negatif varicella. Lepuh hanya di kaki dan tiada demam dan telah kering selepas 5 hari. Jadi kekal tidak ada monkeypox setakat ini. Namun demikian, kita telah diberitahu bahawa ada kes monkeypox yang melibatkan rakyat Malaysia di Singapura. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesihatan Singapura, rakan sejawatan saya dan pegawai-pegawai di Singapura kerana telah memberi maklumat yang terperinci berkenaan dengan kes tersebut.
Saya ingin umumkan bahawa kes adalah seorang lelaki usia 45 tahun, rakyat Malaysia yang menetap di Singapura. Beliau telah mengalami gejala lesi kulit pada 30 Jun dan disahkan positif monkeypox pada 6 Julai. Saya ingin juga memaklumkan bahawa beliau daripada 11 hingga 12 Jun telah berada di Johor Bahru. Pada 17 Jun hingga 20 Jun, beliau juga telah melancong ke Pulau Pinang bersama kawan-kawan serta ahli keluarganya. Pada waktu itu tidak ada gejala. Pada 2 dan 3 Julai, kes sekali lagi telah pergi ke Johor Bahru. Pada masa tersebut, lelaki ini dah ada gejala. Oleh demikian, Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun mengadakan siasatan terhadap individu tersebut yang telah pun memberi secara sukarela maklumat berkenaan dengan kontak-kontak rapat. Setakat ini terdapat 15 kontak rapat yang telah dikenal pasti. 14 orang casual contact dan mempunyai risiko rendah mendapat jangkitan monkeypox kerana mereka tidak bergejala. Dan seorang telah dikenal pasti oleh Kementerian Kesihatan Singapura dan kini dalam kuarantin di negara tersebut. Punca jangkitan masih dalam siasatan. Tapi kita juga telah memaklumkan kepada 14 casual contact ini untuk terus melakukan saringan kesihatan kendiri untuk melihat kepada gejala. Dan apabila sekiranya mereka mendapati gejala, mereka perlu datang segera ke fasiliti kesihatan KKM untuk isolasi dan rawatan. Asesmen ataupun penilaian risiko yang kita buat setakat ini tidak memerlukan isolasi bagi kontak kasual terhadap kes tersebut. Namun demikian, kita akan terus pantau untuk memastikan bahawa tidak ada jangkitan yang berlaku daripada individu tersebut dan juga kepada sesiapa yang telah pun ada close contact ataupun casual contact dengan individu tersebut sewaktu beliau ke Johor Bahru dan juga ke Pulau Pinang. KKM akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Singapura dalam melengkapkan kes siasatan ini dan maklumat baru yang diperolehi akan dikongsikan oleh focal point negara masing-masing. Belum lagi positif. Dia tidak berkahwin. Disyaki jangkit di Singapura atau jangkit dekat Malaysia? Tak tahu lagi. Wadi nak minta komen berkenaan laporan muka hadapan Cosmo ini pasal cas klinik swasta yang semakin tinggi. Bagi pembayaran ataupun fee di fasiliti kesihatan swasta, klinik swasta kita memang ada jadual dan kita belum lagi membuat pindaan kepada jadual fee untuk klinik swasta. Sebenarnya mereka minta supaya ceiling fee konsultasi sebagai contoh dinaikkan sebab dah terlalu lama di paras yang sama. Jadi ini perkara yang sedang dibincangkan sebab kerisauan Kementerian Kesihatan Malaysia adalah berita seperti mana yang dirujuk tadilah, fee yang terlalu tinggi. Yang kedua, kita sentiasa bincang dengan pengendali perubatan swasta untuk memahami dengan lebih lanjut lagi ketelusan dari segi fee ataupun charge yang dikenakan, di mana mereka letakkan charge yang terlalu tinggi. Dan dari masa ke semasa kita akan ada sesi libat urus untuk memastikan bahawa fee ataupun charge yang dikenakan di fasiliti kesihatan swasta ini tidak membebankan kepada rakyat. Tetapi secara spesifik nanti kita akan siasat laporan tersebut. Berapa yang diminta untuk naikkan shilling itu ke berapa yang diminta?
ada berbeza-beza lah. Ada cadangan yang berbeza-beza. Ada yang minta terus liberalize. Jadi tak ada apa-apa ceiling. Dia boleh tetapkan berdasarkan kepada kuasa pasaran. Tapi bagi saya, ini mungkin bukan masa ni lah. Sebab rakyat tengah berdepan dengan macam-macam cabaran ekonomi. Ya. The general perception is that, and your advice is for the second booster dose to be taken by 60 and above and those with comorbidity. But there are private facilities that are already offering it for people who just want to come. So, what's your comment on that? So, kita bagi kelonggaran. Ya, kita bagi kelonggaran untuk mereka yang nak keluar negara. Tak kira sama ada mereka usia 60 tahun ke atas ataupun bawah. Banyak yang ambil loophole tersebut lah untuk pergi dan mengaku nak keluar negara tapi dapat booster dose yang kedua. Ya. Ini saranan Kementerian Kesihatan adalah 60 tahun ke atas. Tapi kalau dia nak pergi sana, dia mengaku dia nak pergi keluar negara, kita pun tak tahu macam mana nak check. Kita serah kepada pengendali perubatan yang mengendalikan PPV untuk buat penilaian. Ya. Itu memang ada loophole lah, saya mengakui. Sebab kita benarkan, I've said before, that you can get your second booster if you're travelling. Especially dulu yang dapat Sino, dia nak Pfizer, nak pergi negara tertentu. Jadi ramai yang ambil loophole tersebut, dia pergi PPV, dia kata saya nak travel, saya nak dapat booster yang kedua. Cuma bagi saya lah, ya, sebab kalau usia bawah daripada 60 tahun, kalau dah ambil booster yang pertama, lebih baik kita tunggu hingga saranan dibuat oleh KKM. Sebab kita tahu juga tentang timing booster tu, tentang keberkesanan booster tu, dan kita tidak mahu supaya nanti ada waning immunity di kalangan terlalu ramai rakyat kita. Tetapi saya dah minta TWG untuk buat saranan, kalau boleh kita turunkan kepada 50 tahun dahulu, and then slowly we step down. OIB ada unjuran gelombang baru BA5 ni dia akan peak bila ke apa ada? Belum lagi sebab kita kekangan yang kita hadapi sekarang, apabila jumlah ujian PCR menurun, maka jumlah jujukan genom penuh yang dapat kita buat juga turun. Kita hanya dapat buat jujukan genom ke atas kes-kes yang kita dah buat PCR. Kalau RTK antigen, kita tak boleh buat whole genomic sequence. So sebab itu kita sebenarnya ada blind spot sikit. Dan ini bukan sahaja di Malaysia. Ujian RT-PCR di banyak negara telah turun. Oleh yang demikian, jujukan genom pun turun. Bila genomic surveillance turun, kita sebenarnya tak tahu prevalence BA5. Ya? Dan dia agak delayed lah. Dia tidak maklumat itu tidak berapa up to date. Jadi saya jangkakan sekiranya BA5 dah mula ada banyak kes BA5 di Malaysia, dan ini mungkin daripada peningkatan kes, andaian kita adalah BA5 bertambah banyak, mungkin kita akan melihat kes akan meningkat dalam tempoh maksimum 3 bulan. Kalau Singapura mungkin dia dah sampai peak dan dia telah naik selama sebulan 2. Jadi saya jangkakan dalam sebulan 2, paling lewat pun 3 bulan kita akan peak dan turun. Itu pun pengalaman kita dengan Omicron yang pertama lah. Alifah. I guess so, yeah. Hi, YB. Alifah from Code Blue. YB, we have 3 questions. I'll ask one by one. Firstly, also berkenaan dengan unjuran COVID, YB, but in terms of the severe COVID cases involving BA4 and 5, since the variant appears to affect the lungs more than BA2. So do you have probably any projection or explanation as to the severity of the cases that are coming in from these variants? At the moment, we're not seeing, pada waktu ini kita tidak melihat perubahan daripada severity ataupun keterukan kes ini. Saya dimaklumkan oleh pakar penyakit berjangkit bahawa kemungkinan besar keterukan kes BA5 ini tidak lebih teruk daripada gelombang Omicron yang asal. So we are expecting the severity to be roughly the same as the initial Omicron wave.
Okay. My second question, YB, is on the HRPB's ambulance response case. We understand that the Perak Health Department has set up an independent committee to investigate the case further. So can we know who the team members are, their terms of reference, how long the inquiry will take, and when the report is expected to be released to the public? Uh, Jawatan kuasa penyiasatan bebas ini akan dipengerusikan oleh Dr. Rizwan bin Muhammad Isa, Ketua Jabatan Kecemasan dan Trauma daripada Hospital Ampang, from a different hospital. Dan dianggotai oleh pakar-pakar bidang lain seperti forensik, kardiologi dari hospital lain serta wakil daripada Ibu Pejabat KKM. Mereka akan melakukan siasatan pada 14 Julai di Hospital Raja Permaisuri Bainun. Saya serahkan kepada mereka dan bila jawatan kuasa ini dah memaklumkan hasil siasatan, pertamanya kepada waris pesakit, selepas itu barulah kita boleh fikir sama ada didedahkan ataupun tidak. Okay? Sorry, YB. Last question. You spoke in Singapore last month about the possibility of introducing a social health insurance. So are you proposing mandatory social health insurance? If so, what's the proposed payroll reduction rate? Saya kata itu antara jalan penyelesaian. Bukan kita nak buat. Saya kata kalau kita terus dengan perbelanjaan kesihatan yang sedia ada, yang sudah pun tidak mencukupi, kita tidak dapat menampung rawatan untuk rakyat Malaysia 10 tahun akan datang. Jadi sama ada kita tambah peruntukan daripada Kementerian Kewangan ataupun kita melihat kepada option-option lain. Jadi itu salah satu option. Tapi masih lagi dibincangkan dan sudah pasti akan menjadi topik untuk kertas putih yang akan dibentangkan di Parlimen nanti. Alright. Ravin, TMI. Ya. Ravin, audio. YB, sorry. Good afternoon, YB. Ravin from the Malaysian Insight. YB, I just have one question. People who test positive will have HSO issued who are quarantined at home and all these things. But literally they can go out without, notifying because there is no one checking at the premises and everything. And now with the highly infectious BA5 variant is already detected, would you encourage premise owners to check at least the status of these people when they're going inside the premises to prevent these people who are testing positive to go in? Thanks, YB. Kita dah maklum kepada premise owner, bahawa ini adalah tanggungjawab mereka. Kita dalam fasa peralihan ke endemik ini, kita tak suka paksa lagi. Sebab kita kena biasakan diri untuk hidup dengan virus ini. Sampai bila kita nak kena paksakan dengan penguatkuasaan undang-undang dan sebagainya. Jadi saya telah memaklumkan kepada premise owner, terutamanya yang menghadapi ramai pelanggan dalam keadaan yang tidak memakai pelitup muka kerana makan dan sebagainya, eloklah untuk cek risiko, status risiko mereka. Tapi ini terpulang kepada premise owner. Jadi hari ini oleh kerana kes mula meningkat, sekali lagi saya memberi nasihat kepada pemilik premis, terutamanya pemilik premis yang berdepan dengan pelanggan yang jumlahnya ramai yang tak pakai pelitup muka kerana makan dan sebagainya, elok mengamalkan cek status risiko pelanggan sebelum mereka masuk ke premis. Thanks, YB. Thank you. One last question lagi. Ya. Tadi YB cakap pasal mungkin akan pertimbangkan untuk saman semula kalau siapa yang tak pakai mask. Bila kes mendadak, can you define mendadak? Some figure in there? Belum lagi ada figure, dan kita pun di Kementerian Kesihatan kita pun tak nak ke belakang. Sebab sekarang ini kita dah gugurkan agensi-agensi lain daripada Akta 342. Maknanya polis tidak lagi disambung kuasa, penurunan kuasa oleh menteri untuk saman under Akta 342. So sekarang ini Kementerian Kesihatan Malaysia saja yang tinggal yang boleh keluarkan notis pelitup muka dan sebagainya. Sebab dalam fasa peralihan ke endemik, semua agensi lain terutamanya polis minta supaya tidak lagi diturunkan kuasa sebab mereka ada kerja lain. So kita pun setuju. Jadi sekarang ini sumber untuk menguatkuasakan itu pun terbatas sebab hanya Kementerian Kesihatan saja.
Jadi seeloknya kita tak nak sampai ke tahap tersebut lah. Dan saya pun tak nak keluarkan notis compound lagi dah. Sebab sepatutnya kita tahu apa nak dibuat. Lagipun kalau terpaksa keluar notis compound, ramai rakan-rakan menteri saya yang kena. Anyway, so what I'm trying to say is that saya harap kita tak perlu sampai ke tahap itu dan kita akan dapat patuh kepada apa yang wajib lah. Okay, satu lagi yang saya nak sebut, ini berkenaan dengan keadaan sumber manusia di Hospital Tunku Azizah. Sebab benda ni keluar dalam media sosial ya. Jadi saya nak maklumkan bahawa seramai 91 pegawai perubatan yang telah menamatkan latihan siswazah dan tamat tempoh penajaan hadiah latihan persekutuan telah diluluskan pertukaran masuk ke Hospital KL dan Hospital Tunku Azizah mulai 18 Julai. Ini to address yang shortage itulah yang keluar dalam media sosial. Jadi kelulusan pertukaran ini dibuat selaras dengan pelaksanaan urusan pertukaran keluar seramai 86 pegawai perubatan yang menamatkan latihan siswazah ke fasiliti kesihatan lain. 86 dah tamat, dia keluar. So hari itu ada berita yang keluar kata tak cukup doktor, manpower shortage dan sebagainya. 91 akan kita hantar ke HKL dan HTA pada 18 Julai. Okey. Terima kasih semua. Thank you.